Petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini kenyataan paling panas sekali hari ini dipetik daripada berita Malaysia kini. Apabila Menteri Dalam Negeri Malaysia, yaitu Saifuddin Nasution Ismail, menuduh pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin tidak menghormati nasihat Majlis Raja-Raja supaya mengelak daripada mempolitikkan penggunaan kalimah Allah. Dengan itu, menurut Saifuddin lagi, percayalah, orang macam Muhyiddin tidak akan dihormati rakyat. Ini semua gara-gara menurut Saifuddin, tindakan Muhyiddin tidak menghormati nasihat dan titah Majlis Raja-Raja. Apa pendapat kamu semua tentang isu dan juga tajuk utama berita di Malaysia kini ini? Apabila Saifuddin kata, percayalah, orang macam Muhyiddin tidak akan hormati rakyat. Merujuk ucapan bekas Perdana Menteri itu pada ceramahnya Ahad lalu yang mendakwa bahawa keputusan kerajaan menggugurkan rayuan kes Jill Island membuktikan ia bersetuju dengan mahkamah bahawa orang Kristian boleh menggunakan kalimah Allah. Katanya, Muhyiddin jelas melanggar larangan menyentuh isu berkaitan 3R, iaitu kaum, agama dan institusi diraja, kata Saifuddin lagi. Nasihat Majlis Raja-Raja adalah isu ini berkaitan kalimah Allah tidak lagi dimainkan dan tidak boleh dipolitikkan. Kedegilan Muhyiddin adalah satu yang amat dikesali. Terus memainkan isu 3R di sebalik nasihat Raja-Raja Melayu, kata Saifuddin. Kalau sebagai pemimpin politik Melayu Islam tidak boleh menghormati nasihat Raja-Raja, percayalah, orang macam ini tidak akan menghormati sama sekali rakyatnya sendiri. Katanya, dipetik oleh portal berita harian pada sidang media di Pejabat PKR Kedah di Alor Serta hari ini. Saifuddin juga berkata, Muhyiddin gagal menghormati keputusan yang dibuat oleh kabinet yang dianggotainya semasa Dr. Mahathir Mohamad mengetuai pentadbiran Pakatan Harapan yang memutuskan kerajaan membuat penyelesaian luar mahkamah. Semasa Muhyiddin dan saya sebagai anggota Jemaah Menteri 2018 di bawah pimpinan Dr. Mahathir, Kabinet buat keputusan kes-kes yang sedang dibicarakan di mahkamah berkait isu tersebut dibuat secara penyelesaian luar mahkamah. Keputusannya diusahakan secara berunding di antara kerajaan dengan pihak yang membawa kes ke mahkamah. Malangnya Muhyiddin tidak hormati keputusan itu dan tidak berbuat apa-apa, katanya lagi. Dalam ucapannya, Muhyiddin menjadikan DAP sebagai sasaran, sama seperti yang lazim dilakukan oleh Perikatan Nasional dan Mahathir, dengan mendakwa parti itu memanipulasikan Anwar. Saudara tahu siapa yang sebabkan Anwar buat keputusan itu? Dia adalah Anwar Ibrahim, tapi di sebalik Anwar adalah anggota-anggota parti DAP yang saya tahu waktu saya jadi Menteri Dalam Negeri pun mendesak untuk tidak merayu kes Island, kata Muhyiddin. Susulan dakwaan Muhyiddin itu, DAP kemudian membuat laporan polis terhadap Muhyiddin kerana memainkan isu 3R. Ini bukan kali pertama Muhyiddin menggunakan subjek ini untuk meyakinkan pengundi Melayu Islam supaya menjauhi Pakatan Harapan. Menjelang PRU 15, Muhyiddin mengaitkan PH dengan kumpulan Yahudi dan Kristian yang didakwanya cuba mengambil alih Malaysia. Bagi saya ini bahaya. Apakah bermakna akan berlaku proses kristianisasi? Kita dah dengar cerita ini bukan, kata Muhyiddin, di Kuala Lumpur dan di Petaling Jaya. Kalau ada gereja hari Ahad, ada juga orang-orang Melayu pergi sana, rupanya dah masuk Kristian. Itu saya tak fikir berkembang dengan pesat sebab sebahagian besar kita adalah orang Islam. Tetapi agenda puak-puak dan kaum-kaum seperti ini adalah niat mereka adalah untuk mengambil alih Malaysia, satu daripada koloni dia. Itu adalah strategi jangka waktu panjang. Mungkin kita tidak lihat ini pada waktu ini, tetapi mungkin tidak berapa lama lagi kalau kita tidak berhati-hati dan berjaga-jaga, kata Muhyiddin dipetik daripada ucapan beliau. Berita ini dipetik daripada Malaysia Kini dengan tajuk, percayalah orang macam Muhyiddin tak akan hormati rakyat. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kemarin ada satu isu saya yang paling hot,
yang melibatkan dakwaan bahawa kononnya Tun Mahathir Mohamad akan menjadi Perdana Menteri kali ketiga. Dan mengikut pendedahan Sabudin itu, untuk menjadikan Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri kali ketiga walaupun di usia yang menjengah 100 tahun, beliau kata salah satu perkara yang perlu dilakukan oleh Mahathir ialah menjadi ahli parlimen terlebih dahulu. Ialah syarat untuk menjadi ahli parlimen di Perdana Menteri di Malaysia ialah beliau mestilah mempunyai kerusi parlimen. Dengan kata lain, beliau kena bertanding lagi. Jadi, di tempat-tempat yang tertentu seperti di Kedah, di Selangor atau di mana-mana kawasan, dikatakan bahawa Mahathir mungkin akan kalah teruk juga. Tapi, Tun Mahathir ada harapan menang walaupun dimanapun Mahathir ditempatkan. Kalau dia bertanding di Kelantan dengan kerjasama yang kita lihat erat bersama dengan PAS, menurut ramalan beliau akan menang mudah dimanapun dia bertanding selagi ianya didukung oleh PAS dan berlaku di Kelantan. Oleh sebab itulah penganalisis politik kata mungkin Mahathir akan bertanding di Kuala Terengganu atau di mana-mana kawasan yang ahli parlimen atau konferensi parlimen yang boleh dimenangi. Dan menurut daripada ramalan itu, Tun Mahathir Mohamad akan mendapatkan kerusi hasil daripada pengorbanan PAS daripada seorang wakil calon atau calon yang akan menjadi korban untuk memberi laluan kepada Mahathir menjadi ahli parlimen di kawasan tersebut. Dan pastinya mestilah kerusi yang sah boleh menang. Di Selangor, confirm Mahathir tak boleh menang. Di Pulau Pinang pun sama. Di Kedah pun sudah ditolak. Jadi, di manakah lagi yang confirm dia akan menang kalau bukan di Terengganu ataupun di Kelantan. Tapi rupa-rupanya ada satu lagi kerusi yang bakal boleh diperoleh oleh Mahathir untuk menjadikan beliau sekali lagi Perdana Menteri. Sebelum saya teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, apa pendapat anda kalau Mahathir menjadi Perdana Menteri kali ketiga. Ada penganalisis politik kata, Mahathir Mohamad sebenarnya dari segi pengalaman beliau adalah sangat hebat, tetapi dari segi fizikal sangat terhad sekarang ini. Bayangkan kalau kita ada Perdana Menteri dengan usia 100 tahun, apalagi yang boleh beliau lakukan. Perdana Menteri ini kalau kita ketahui dia perlu bergerak ke sana sini untuk menyebarkan dasar kerajaan. Jadi kalau sudah tidak mampu lagi tubuhnya, siapa yang akan berjalan? Pastilah menteri-menteri pun mungkin tidak akan dapat dikawal sepenuhnya oleh Mahathir. Dan kita tak tahu berapa lama lagi Mahathir kuat untuk menjadi Perdana Menteri. Takkanlah kita nak ada Perdana Menteri yang berganti lagi dalam masa 5 tahun itu. Mahathir pula berganti-ganti lagi kan? Mungkin itulah yang mungkin dalam fikiran anda. Saudara-saudara sekalian, berikutan satu artikel yang ditulis oleh Sabudin semalam mengenai wujudnya rancangan menjadikan Tun Mahathir sebagai ahli parlimen dan meletakkan beliau dalam sekel menjadi Perdana Menteri. Apa yang akhirnya pada mulanya saya ingat kata Sabudin, luahan itu akan menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan penyokong. Tetapi apa yang berlaku rupa-rupanya ada orang daripada sekel, seseorang yang berada dalam sekel proklamasi orang Melayu telah menghubungi beliau. Kata Sabudin, pada mulanya dia ingin meluahkan rasa tidak puas hati dengan penulisan tersebut, tetapi rupa-rupanya apa yang dibuat ialah ada maklumat tambahan diberikan. Makna kata ada rahsia besar yang lebih besar diberitahu kepada beliau. Orang berkenan berkata, apa yang saya tulis itu tidak berapa lengkap. Lalu saya bertanya, yang lengkap bagaimana? Beliau mengakui memang wujud rancangan untuk menjadikan Tun Mahathir kembali semula sebagai ahli parlimen. Katanya ini kerana peranan Tun Mahathir dalam usahanya untuk bersama-sama dengan Blok Pembangkang bagi menjatuhkan Anwar hanya akan berkesan jika bekas Perdana Menteri itu berstatus ahli parlimen. Tanpa kedudukan sebagai ahli parlimen, keyakinan orang ramai kepada Tun Mahathir tidak cukup kukuh, kata beliau. Dengan berkedudukan sebagai ahli parlimen, keyakinan itu secara otomatik akan menjelma kerana ketika ini hanya Tun Mahathir dirasakan mampu mentadbir negara ini dengan baik, ujar beliau.
Menurut beliau lagi, tidak dinafikan negeri Kelantan adalah pilihan yang dibincangkan untuk Tun Mahathir bertanding semula dan sudah ada ahli parlimen PAS yang sedia mengosongkan kerusinya untuk tujuan itu. Negeri Kelantan menjadi pilihan kerana ia sesuai dengan jiwa serta dasar perjuangan Mahathir mengenai penyatuan Melayu. Berikutan negeri itu 99% penduduknya adalah Melayu. Namun jelas orang kuat POM itu lagi, ada juga kawasan parlimen di negeri lain yang menjadi pertimbangan sebagai pilihan kedua bagi Tun Mahathir tandingi. Setakat ini katanya, kerusi parlimen Jasin di Melaka adalah pilihan kedua yang paling hampir untuk diberi laluan kepada Tun Mahathir bertanding selain perancangan asal di Kelantan. Tambahnya lagi, di samping Kelantan yang hampir pasti mampu dimenangi dengan mudah oleh Tun Mahathir, Jasin juga dipercayai tiada masalah bagi Perdana Menteri itu, bekas Perdana Menteri 2 kali itu beroleh kemenangan. Lagipun apabila Tun Mahathir bertanding di sana, orang akan faham tujuannya ialah untuk menjadikan beliau sebagai Perdana Menteri. Mustahil orang Jasin dan Melaka menolak kehadiran seorang bakal Perdana Menteri untuk menjadi wakil rakyat mereka, kata orang kuat POM itu dengan penuh yakin. Sebagai makluman, kerusi Parlimen Jasin dimenangi oleh PN pada PRU 15 lalu melalui calon PAS Zulkifli Ismail yang berjaya menewaskan 3 pencabarnya, iaitu calon BN Roslan Ahmad dan calon PH Harun Mohamed serta calon pejuang Muhammad Daud Nasir. Kemenangan Zulkifli yang juga pengerusi atau Pesuruhjaya PAS Melaka sekaligus menyaksikan Jasin buat kali pertama jatuh ke tangan pembangkang selepas kawasan itu dimenangi sebagai kubu kuat, dikenali sebagai kubu kuat BN sejak merdeka lagi. Mungkinkah Jasin bakal mencipta sejarah sekali lagi dengan beroleh Perdana Menteri pula? Ditulis oleh Sabudin Hussein. Sebelum kita berpisah, apa pendapat kamu sekalian? Apa pendapat kamu kalau Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri sekali lagi? Dan ini telah pun disahkan oleh seorang yang berada dalam sekel proklamasi orang Melayu atau POM yang telah menghubungi Sabudin Hussein dengan mengatakan bahawa maklumat itu adalah tidak lengkap dan dia telah memberikan maklumat yang lebih lengkap, iaitu memang kata beliau ada wujud rancangan untuk menjadikan Tun Mahathir kembali semula sebagai Perdana Menteri, bahkan sebagai ahli parlimen. Jadi untuk menjadi Perdana Menteri, beliau perlu menjadi ahli parlimen dahulu. Jadi kerusi yang mungkin akan ditandingi oleh Mahathir supaya beliau menjadi ahli parlimen ialah kerusi Parlimen Jasin, yang mana telah dimenangi oleh Perikatan Nasional melalui Pesuruhjaya PAS Melaka. Jadi apa pendapat kamu semua? Bolehkah Mahathir menang di Jasin ataupun itu ialah satu perjuangan bunuh diri? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada satu petikan berita daripada Harapan Daily, dipetik daripada Harapan Daily, menulis calon Perikatan Nasional bukan Islam jadi pengerusi tahfiz. Persoalan ini amat mengejutkan kita sebagai pemerhati politik, khususnya dalam kempen PRN terkini ini. Sehingga tajuk utama dalam Harapan Daily ini menulis calon Perikatan Nasional ditangkap atau dianggap, maafkan saya, calon Perikatan Nasional dianggap tangkap muat. Netizen minta beritahu lokasi pusat tahfiz. Wah, sampai tersalah-salah kita sebut gara-gara ternampak berita yang betul-betul menarik ini. Jadi menjadi persoalan ialah calon Perikatan Nasional bukan Islam jadi pengerusi tahfiz. Seorang calon pengerusi Perikatan Nasional PN bagi Dewan Undangan Negeri Dun Bahau dianggap sebagai calon tangkap muat lantaran mencetuskan banyak keraguan berhubung latar belakangnya. Paling dilihat menjadi bahan sendaan orang ramai ialah kerjaya PM Kumar sebagai pengerusi pusat tahfiz Al-Quran. Walaupun dia calon bukan Islam dari Dewan Himpunan Penyokong PAS Pusat Negeri Sembilan. Poster kempen calon berkenan yang turut dimuat naik di TikTok Kumar yang kononnya memperoleh diploma dalam pengurusan perniagaan dari Bethel Faith University itu tular di media sosial. Menerusi deretan komen di TikTok, Ketua DHPP kawasan Jempol itu, rata-rata warganet mempersoal siapa sebenarnya Kumar.
termasuk bertanyakan lokasi pusat tahfiz yang dipengerusikannya. Malah, orang ramai juga mempertikai bagaimana calon PAS berusia 54 tahun itu boleh selamba menggunakan gelaran doktor tetapi kelayakannya hanya diploma. Memanglah kan macam-macam kesilapan sekarang berlaku. Yang baru-baru ini pun berlaku juga dalam pencalonan penamaan calon sehingga netizen pun boleh lihat dalam kesilapan itu yang dikatakan kesilapan teknikal yang biasa kita dengar yaitu copy paste, sehingga 4 calon yang bertanding dalam pilihan raya negeri untuk calon PAS mempunyai tempat persekolahan yang sama, sehingga netizen mengatakan adakah mereka sekelas. Rupa-rupanya berlaku kesilapan dalam teknikal penulisan tersebut. Jadi ada netizen cakap, itulah budaya copy and paste. Kata seorang netizen, salam Ustaz Kumar, lokasi pusat tahfiz, anak buah saya nak join, kata seorang penulis. Copek latuan, kek mano pusat tahfiz tu, game nak daftar tu. Itu tulisan seorang daripada orang Kelantan. Ada juga yang bertanya, pengerusi pusat tahfiz mana tu? Tahfiz Al-Quran mana tu? Letak nama please, kata seorang lagi. Dahsyat diploma, tapi title doktor, semua title lah dia balun. Demikian antara komen warganet di TikTok Kumar. Sehubungan itu, orang ramai berharap agar rakyat, terutamanya pengundi Bahau, menolak calon tangkap muat yang dilihat sanggup berbohong secara terang-terangan. Namun ada yang berpendapat kemungkinan untuk berfikir secara rasional itu mungkin tidak wujud dalam kalangan penyokong tegar PAS yang kerap digelar netizen sebagai walaun. Letaklah apapun walaun tetap percaya, kata pengguna TikTok Jibun@85. Kumar atau nama tertera dalam senarai SPR, Kumar S. Paramasivam, akan berdepan dengan calon Pakatan Harapan PH yang juga penyandang Teo Kok Seng dari DAP. Dia adalah antara 3 calon bukan Islam dari DHPP Negeri Sembilan yang diumum sebagai calon Perikatan Nasional pada PRN Negeri Sembilan 12 Ogos ini. 2 lagi calon DHPP yang mewakili PN ialah N. Santes Kumar Dun Mambau dan S. Sagu di Dun Lukut. Saudara-saudara sekalian, itu adalah berita dipetik daripada Harapan Daily yang saya bacakan sebentar tadi, yang memang menarik perhatian kita sampai berbelit-belit lidah kita nak baca kerana komennya ditulis dalam bahasa yang pelbagai. Tapi yang pastinya, netizen sekarang ni, awas kita semua. Netizen kita sekarang ni, mereka ni nampak kecil kesilapan macam mana pun. Sekecil tai lalat pun boleh dilihat netizen. Jadi hati-hatilah. Ada kebaikan, ada keburukannya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.